Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 41 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kepada 13,905 kes dengan 803 kes aktif. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan juga disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Terdapat 6 tambahan kes-kes baru kepada 5 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 23 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana satu daripadanya ialah kluster ABMS Sendirian Berhad Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster Ops Pangkalan Gadong, kluster 6601, kluster 7302. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 177 kluster. Selain itu, terdapat 1 kes import yang dicatatkan pada hari ini yang telah tiba ke negara Brunei Darussalam dari Manila dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 684 pada 3 November 2021. Manakala terdapat 11 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 108 kes telah sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,008 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 4 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Di dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,682 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 539,956 ujian. Menteri Kesihatan juga memaklumkan pada 8 November 2021 sebanyak 5,935 orang menerima suntikan vaksin COVID-19 termasuk 5,320 daripada golongan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Oleh yang demikian, di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 361,215 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 iaitu 84% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 287,951 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 67% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan dalam sidang media yang sama juga menyatakan bagi orang ramai yang sedang menunggu dan berhajat untuk mendapatkan vaksin dos kedua dan perjanjian di pusat vaksinasi yang terjejas oleh program vaksinasi bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun adalah dialu-alukan untuk hadir secara walk-in ke pusat-pusat vaksinasi berikut. Pusat vaksinasi Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah dari pukul 5 petang hingga 10 malam pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan Ahad. Manakala dari pukul 8 pagi hingga 10 malam pada hari Jumaat 12 November 2021 dan Sabtu 13 November 2021. Pusat Vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Belalong Temburong dari pukul 8.15 hingga 11.30 pagi dan 1.45 hingga 3.30 petang pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan pada setiap hari Sabtu.
Pusat Kesihatan Sungai Liang dari pukul 1.45 petang hingga 4 petang setiap hari Isnin hingga Khamis dan pada setiap hari Sabtu. Pusat Kesihatan Lamunin dari pukul 1.45 hingga 4 petang pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan pada setiap hari Sabtu. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Kesihatan juga menasihatkan orang ramai yang keluar rumah bagi mendapatkan suntikan vaksin semasa waktu operasi pulih untuk menunjukkan buku vaksinasi sebagai bukti kepada pihak penguatkuasa jika diperlukan. Dalam pada itu, orang ramai yang telah membuat tempahan awal dos kedua di Pusat Vaksinasi Jubli Emas Bunut. Perjanjian vaksinasi dos kedua mereka ditukar kepada hari Jumaat 12 November 2021. Jadual perjanjian baru akan dimaklumkan melalui pesanan ringkas SMS. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 3 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana ketiga-tiga adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai pengemaskinian fasa peralihan di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 yang akan bermula 19 November 2021. Oleh itu, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasa peralihan akan bermula sebaik sahaja kita mencapai liputan vaksinasi penuh 70% daripada jumlah penduduk negara Brunei Darussalam, iaitu pada hari Jumaat 19 hari bulan November 2021 bagi perkara-perkara berikut: pembukaan pejabat-pejabat kerajaan bagi pegawai dan kaki tangan yang telah melengkapkan vaksinasi mengikut waktu pejabat sementara yang dikuatkuasakan pada masa sekarang, iaitu dari jam 8 pagi hingga 2 petang. Dan membuat ujian saringan antigen rapid test ART secara berkala setiap 2 minggu. Pembukaan masjid, surau dan balai-balai ibadah di seluruh negara, iaitu bagi individu yang telah melengkapkan vaksinasi mereka, dan had keramaian adalah tertakluk kepada jumlah yang sesuai mengikut penjarakan fizikal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua dalam sidang media yang sama turut memaklumkan perkumpulan ramai di tempat-tempat awam termasuk fasiliti kesukanan dan pembukaan premis-premis perniagaan seperti restoran, kafe, food courts, panggung wayang, arkid, taman permainan tertutup, premis-premis kecantikan seperti salon dan kedai gunting, pasar dan tamu semasa fasa peralihan adalah dibenarkan. Bagaimanapun, hanya individu yang telah melengkapkan vaksinasi mereka dan dihadkan kepada 50% kapasiti tempat atau tidak lebih dari 200 orang. Hak tersebut juga dikenakan kepada tempat-tempat ibadat bagi agama lain. Pihak pengurusan adalah juga dikehendaki mematuhi garis panduan atau SOP seperti berikut: mengemaskinikan sinarai pekerja ke dalam aplikasi Bru Health dan memastikan pekerja-pekerja mereka juga telah melengkapkan vaksinasi mereka. Premis adalah dikehendaki mendaftar QR code masing-masing di dalam Bru Health dengan had kapasiti masing-masing. Premis tidak dibenarkan menerima pelanggan setelah mencapai had 50% kapasiti tersebut. Pemilik premis hendaklah memastikan semua individu yang memasuki premis mengimbas aplikasi Bru Health mereka sebelum memasuki premis mereka, termasuk semua pekerja kaki tangan sukarelawan. Pemilik premis untuk memastikan hanya individu yang mempunyai kod Bru Health hijau atau kuning dibenarkan masuk. Pemilik premis hendaklah memastikan
semua pekerja kaki tangan, sukarelawan yang layak diberi vaksin telah divaksin sepenuhnya. Dan penggunaan sungkup muka, kecuali ketika makan minum, penjarakan sekurang-kurangnya 1.5 meter, pemantauan kesehatan diri, dan ujian ART berkala, serta memastikan premis mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Perkumpulan di rumah-rumah persendirian semasa fasa ini adalah dibenarkan bagi individu-individu yang telah melengkapkan vaksinasi mereka dan dihadkan kepada 10 ke 30 orang sahaja tertakluk kepada saiz tempat kediaman. Dalam pada itu, perancangan dan persiapan pembukaan sekolah adalah masih di dalam penelitian Jawatankuasa Pandu. Tata cara pelaksanaan pembukaan sekolah, pusat penjagaan kanak-kanak dan institusi pengajian lain akan diumumkan pada satu tarikh, iaitu sebaik sahaja Jawatankuasa Pandu COVID-19 selesai meneliti perancangannya. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua memaklumkan setiap premis yang dibenarkan untuk dibuka semasa fasa peralihan adalah dikehendaki untuk mematuhi semua garis panduan dan SOP. Pembukaan sebahagian sekolah-sekolah bagi individu-individu yang telah melengkapkan vaksinasi mereka dan membuat ujian saringan antigen rapid test secara berkala setiap 2 minggu, iaitu institusi pengajian tinggi, sekolah teknikal dan kemahiran, dan sekolah memandu. Bagi yang tidak dapat mendapatkan vaksinasi atas sebab kesihatan ataupun medically exempted adalah tidak dibenarkan memasuki mengunjungi premis di atas. Dan syarat vaksinasi mandatory adalah dilaratkan kepada tenaga pengajar, pekerja-pekerja persekolahan lain, non-teaching staff, petugas dan penjaga di sekolah-sekolah, pusat penjagaan kanak-kanak, pelatih-pelatih dan sebagainya. Walau bagaimanapun, mereka yang mempunyai sebab-sebab kesihatan seperti alahan akan dikecualikan daripada syarat ini, iaitu berdasarkan pengasahan perubatan yang diberikan. Mengenai operasi pulih yang akan dilanjutkan selama 4 hari lagi bermula Isnin 15 November 2021 hingga Khamis 18 November 2021, iaitu arahan untuk berada di rumah dari pukul 8 malam hingga 4 pagi. Namun apabila memasuki fasa peralihan, operasi pulih akan dikenali sebagai operasi peralihan, iaitu bermula 19 hingga 30 November 2021 dengan tempoh akan dipendekkan dari pukul 10 malam hingga 4 pagi dengan mengambil kira pembukaan premis-premis dalam fasa peralihan sekaligus akan dapat membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan semua di samping untuk memastikan keadaan COVID-19 yang semakin stabil dapat diteruskan. Sebagai langkah keselamatan, tentunya perancangan pembukaan ini juga merangkumi keperluan untuk memastikan segala SOP diteruskan. Dengan pengumuman ini dihasratkan dapat memberikan masa kepada pihak-pihak berkepentingan dalam membuat persediaan logistik sebelum bermulanya pemulihan-pemulihan yang telah ditetapkan, khususnya dalam memastikan pematuhan SOP dan garis panduan yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Pandu COVID-19. Oleh itu, marilah kita sama-sama mendukung hasrat kerajaan untuk menjayakan rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 ini yang merupakan pada landasan yang betul untuk membawa negara ini keluar dari keadaan pandemik kepada endemik. Pemulihan negara adalah tanggungjawab kita semua bersama, di mana peranan orang awam merupakan faktor kritikal dalam menjayakan apa jua strategi kerajaan. Individu-individu yang sudah mencapai
masa untuk mendapatkan dos kedua adalah dinasihatkan untuk mendapatkannya secepat mungkin untuk sama-sama membantu negara menjangkau sasaran 70% penduduk melengkapkan 2 dos vaksinasi dalam masa yang terdekat. Sebagai persediaan seterusnya bagi pelaksanaan fasa endemik, iaitu apabila kadar vaksinasi lengkap COVID-19 mencapai 80%, Jawatan Kuasa Pandu sedang meneliti cadangan untuk mengenarkan bayaran ujian ART bagi individu-individu yang tidak melengkapkan vaksinasi mereka tetapi berniat untuk memasuki mana-mana premis kerajaan dan perniagaan di negara ini. Minggu lalu semasa sesi persidangan mengenai perubahan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kali ke-26 COP26, negara Brunei Darussalam menyokong deklarasi para pemimpin Glasgow mengenai penggunaan hutan dan tanah dan kenyataan peralihan arang batu global kepada tenaga bersih. Dalam hubungan ini, Majlis Kebangsaan Negara Brunei Darussalam mengenai perubahan iklim melancarkan video tindakan iklim bagi meningkatkan kesedaran awam mengenai perubahan iklim dan perjalanan negara dalam mengurangkan pelepasan gas karbon. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan sebagai pengerusi bersama Majlis Kebangsaan Negara Brunei Darussalam mengenai perubahan iklim, membentangkannya ketika mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa segmen peringkat tinggi bagi pembentangkan kenyataan kebangsaan mengenai perubahan iklim. Segmen tersebut juga adalah sebagai sebahagian daripada kenyataan bersama ASEAN mengenai perubahan iklim kepada COP26 sebagai pengerusi ASEAN 2021. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama dalam proses ijtihad. Perkara tersebut antara disentuh semasa kuliah bulanan Ahli Sunnah wal Jamaah yang diadakan secara maya. Majlis merupakan anjuran bersama Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SP dengan kerjasama Masjid Hasan Al-Bolkiah, daerah Tutong. Kuliah antara lain juga menyentuh mengenai kepentingan untuk memastikan pemikiran dan amalan beragama tetap berada di landasan ataupun kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Kuliah disampaikan oleh Awang Hilman bin Haji Salim, Pengarah Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah Kupu SB. Kuliah akan diteruskan lagi pada 7 Disember 2021 secara langsung melalui aplikasi Zoom dan Instagram rasmi Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah @pppkaswj.kupu.sb. Pengendalian sesebuah fasiliti terutamanya pusat pengasingan termasuk COVID-19 Holding Area Mahat, ringkasnya CHAM, menerapkan pendekatan Whole of Nation ke arah perkhidmatan yang efisien dengan gabungan agensi-agensi dan badan-badan sukarelawan di negara ini. CHAM merupakan antara kemudahan pengasingan yang diungkayahkan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan demi menjaga kesihatan dan memastikan kesejahteraan para pesakit COVID-19 serta mencegah penularan wabak berkenaan di negara ini. Mula beroperasi pada 19 Ogos lalu, CHAM boleh menampung seramai 904 pesakit dengan penubuhannya dilaksanakan dalam 3 fasa. Semasa berada di sini, para pesakit COVID-19 dikehendaki untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan CHAM. Di samping itu, kesejahteraan dan kesihatan para pesakit juga dipantau rapi oleh para petugas perubatan, keselamatan dan sukarelawan. Pelbagai aktiviti turut diadakan yang menjurus kepada meningkatkan moral dan semangat dalam kalangan pesakit yang menerima rawatan di pusat ini. Kesihatan para pesakit di dalam CHAM ini dipantau dari awal ketibaan mereka sehingga discharge. Sebahagian daripada pesakit-pesakit ini mengalami tahap kesihatan yang merosot akan dipindahkan ke NIC bagi pemantauan dan rawatan yang lebih rapi. CHAM menerima pesakit yang berkategori 2B dan ke bawah. Maknanya 2B itu seperti demam dan batuk yang berpanjangan.
susah bernafas, sakit dada. Untuk membantu pesakit-pesakit dan juga petugas dari segi moral dan sebagainya, aktiviti keagamaan seperti vaksin ketuhanan itu pun juga dilaksanakan.